Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, seterusnya para pendakwah, pemimpin-pemimpin setempat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini mengizinkan kita untuk berada di dalam surau yang mulia ini, dapat kita sembahyang maghrib bersama berjamaah dan dapat kita menghabiskan masa yang ada pada kita antara maghrib dan isyak dengan kita bermuzakarah ilmu. Kita membaca ayat-ayat Allah, mudah-mudahan kita faham apa yang kita baca. Seterusnya menjadi keyakinan kita beriman dengannya dan kita amalkan dan dapat kita kembangkan kepada masyarakat di sekeliling kita dan dapat kita perjuangkan di tengah-tengah masyarakat sehinggalah kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang kita terbaik, dalam keadaan yang kita berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam golongan orang yang sentiasa berjuang di jalan Allah dan diberi ganjaran syahid dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan itu selamat kita dalam hidup di dunia dan di akhirat. Di dunia pun kita selamat, di akhirat pun kita selamat. Baik, malam ini kita baca ayat yang keberapa? 74. Baik. Ayat yang ke-74. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Sekali lagi, kerana baca tadi tergagap-gagap, bagi lancar sikit. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Yang kedua ni ada lebih baik sikit daripada yang pertama. Bukan baik benar, lebih baik daripada yang pertama. Baik, cakap Melayunya, kemudian wahai kaum Yahudi. Ayat ni dia bermula dengan ya bani
Israel. Wahai Bani Israel. Itu orang-orang untuk orang Yahudi lah ni ya. Dia daripada mula dari cerita orang Yahudi lah ni. Ya, orang Yahudi ni memang apa? Memang degil. Wahai orang kaum Yahudi, keras kepala pula. Itu orang Yahudi. Daripada dulu kita dah baca ya. Orang Yahudi ni ada je kerenah dia mah. Sedangkan Allah dah bagi mereka banyak keistimewaan. Mereka sesat di padang tih, Allah datangkan awan di langit melindungi mereka. Ya, kaum lain tak ada. Dapat dilindungi oleh awan di langit tu. Jadi tak adalah mereka terasa panas benar di di padang pasir tu. Maklum ini di negeri Arab ni padang pasir tu panas ke sejuk? Panas, tapi Allah datangkan wa zallalna alaikumul ghamam. Dia datangkan awan. Wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Didatangkan mereka lindungan daripada awan dan diturunkan kepada mereka makanan dari syurga yang bernama manna wassalwa. Manisan-manisan dan juga burung, daging-daging burung, salwa, burung merpati, burung punat. Itu keistimewaan orang Bani Israel tu. Dan kebanyakan rasulnya daripada Bani Israel. Kebanyakan rasul tu daripada Bani Israel. Tapi mereka tetap lepas itu degil. 10 perkara buruk pekerti orang kaum Bani Israel ni. Yang pertama, perkataan mereka yang berbunyi sami'na wa asaina. Yang gemuk cakap orang itu orang Bani Israel aja. Sami'na wa asaina. Patutnya sami'na wa ata'na. Dia mah sami'na wa asaina. Yang kedua, mereka menyembah anak lembu. Ni kita dah baca dulu dah, menyembah anak lembu. Sepeninggalan Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, apa kerja nama? Menyembah anak lembu. Yang ketiga, mereka mengatakan apa? Arinallahu jahrah. Kami akan beriman hanya apabila kami nampak Tuhan tu betul-betul. Wa qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqah. Mereka berkata, wahai Musa, kami tak akan beriman dengan Tuhan kamu sehingga kami nampak betul-betul. Lalu dipanah mereka dengan petir. Tunjukkan kepada kami terang-terang bagaimana rupa Allah itu. Dia nak tengok Tuhan. Tuhan bagi dia apa? Petir, kilat, habis menyambar, mati mereka ketika itu. Yang keempat, mereka itu zalim, mengubah perkataan yang sebenar dengan perkataan yang lain dengan tujuan untuk mengejek-ngejek. Yang kelima, perkataan mereka yang berbunyi lan nasbiru ala ta'amin wahid. Lan nasbiru ala ta'amin wahid. Kami dah tak sabar makan benda-benda yang itu aja kan. Tuhan dah bagi mereka makan manna wassalwa. Itu makanan apa tu? Makanan syurga. Lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Bukan macam makanan dunia ni. Tapi udah lama-lama tu mereka udah tak sabar dengan makanan orang itu. Udah rasa jemu kata dia. Sedangkan mana nak cari makanan itu dalam dunia ni, bukan ada makanan macam tu. Demo aja dapat. Bangsa lain tak dapat. Dia khabar benar Musa. Kami udah tak sabar dengan jenis makanan ini aja. Tak ada ke mentimun, kata dah nak mentimun. Tak ada ke sawi, kata. Padahal mentimun tu pahit ke mana? Mentimun, pahit ke mana? Pahit. Dia mendak mentimun, nak kopi, nak macam-macam lah. Nak bayam, nak kacang. Tak puas hati dengan makanan yang Allah datang kepada mereka. Manna wassalwa. Kami tidak sabar dan jelak, jemu makan satu jenis makanan saja. Yang keenam, menyalahgunakan firman Allah dengan memalingkan maknanya, memusingkan makna. Ra'ina dia jadinya apa? Dijadikannya perkataan lain yang mengejek-ngejek. Sebab Allah kata la taqulu ra'ina wa qul unzurna. Katakan unzurna. Jangan sebut ra'ina. Ra'ina tu dia menyebut dengan perkataan yang mengejek-ngejek aja. Kemudian yang ketujuh, mereka berpaling daripada Taurat yang sebenarnya.
Dan mula mengubah-ubah Taurat tu. Yang ke-8, mereka berkeras hati, keras seperti batu. Ini yang kita nak baca nanti ni ya. Summa qasat qulubuhum. Maka keras hati mereka itu. Keras hati seperti batu. Sekalipun mereka itu bersalah, tetap juga tidak mengaku. Yang ke-9, mereka kufur dengan ayat-ayat Allah. Yang ke-10, mereka membunuh para nabi. Di antara dibunuh nabi apa? Nabi Yahya dan juga Nabi Zakaria dibunuh oleh mereka. Ini kaum Yahudi. Itu sebab Allah kata, kemudian wahai kaum Yahudi, keras pula hatimu selepas itu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Yang kerasnya seperti batu, malah lebih lagi daripada itu, lebih keras daripada batu. Batu sekeras-keras mana pun kalau ada air dari atas ni macam lesut juga batu tu kan. Itu kalau keras pun, tapi hati mereka lebih keras daripada batu tu lagi. Sedangkan setengah daripada batu-batu itu daripada terpancar sungai. Sedangkan dari batu-batu tu kadang boleh jadi sungai. Bila dititik air tu tap, batu tu makin lama makin lesut, makin lesut, boleh jadi sungai lepas itu. Tapi makan masa beribu-ribu tahun lah. Dia boleh jadi sungai. Begitulah keras batu tu pun boleh lesut dengan titisan air. Tapi hati orang Yahudi sampai lah ni. Sampai ginari. Jom tengok orang Yahudi tu. Mereka memusuhi orang apa? Orang Islam. Dia membunuh orang Islam macam kita nampak nyamuk aja. Ada ke siapa-siapa teroyak nampak nyamuk? Ada ke? Tanpa nyamuk mati, nyamuk Allah kesian, nyamuk kesian, tak tinggal, bapaknya tinggal, maknya tinggal, anaknya tinggal, keluarganya siapa nak bagi dia memakan bapak dah mati. Ada orang betul? Begitulah orang Yahudi tu dengan orang Islam. Dia membunuh orang Islam tu macam kita bunuh lalat. Macam kita bunuh nyamuk je, tak terasa apa-apa. Sebab mereka buat sekejam mana pun mereka tak ada rasa apa-apa. Dia orang tak ada rasa guilty conscious, tak ada. They have got no guilty conscious at all. Tak ada conscience langsung. Tak ada perasaan apa-apa terhadap orang Islam lah. Kalau terhadap sama mereka, itu dia menjaga betul-betul. Ini dia kerasnya hati orang Yahudi itu. Itu yang Allah sebut apa? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak sekali-kali, no way dia tu boleh redha. Lan tu tak ada jalan. Tak ada harapan langsung. Walan tarda, tidak akan redha mereka itu. Siapa? Angkal Yahud, iaitu orang-orang Yahudi. Walan Nasara, dan juga orang Nasrani. Hatta, apa dia hatta? Sehingga. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu mengikut cara hidup mereka. Baru mereka itu boleh redha. Kalau kita amalkan ekonomi Yahudi, baru dia redha. Kalau kita amalkan hiburan style Nasrani, baru mereka redha. Kalau kita hidup cara Yahudi dan Nasrani, baru mereka redha. Kalau tidak sampai bila-bila tak redha. Itu sebab orang Yahudi itu dengan orang Gaza tu ditekan-tekan mereka. Elektrik tak ada, air tak ada, perubatan tak ada, disekat mereka. Tak boleh masuk, orang nak masuk, orang nak hantar pun tak boleh. Demo tak nak bagi. Jadi menderitalah orang-orang Islam yang duduk di Gaza, yang duduk di Palestin, yang duduk di mana-mana saja di bawah kekuasaan Yahudi. Kita hari orang nak semayang di Masjid Al-Aqsa pun tak boleh lah. Disekat oleh orang Yahudi tu. Tambah ketika sekarang ni bergaduh ni, tak tahu nak ngabur kan ya. Itu kekejaman orang Yahudi terhadap orang Islam. Yang kerasnya seperti batu, malah lebih keras dari itu. Sedangkan setengah daripada batu-batu itu daripadanya terpancar sungai. Yang lain-lain tu batu tu boleh jadi sungai. Dan di antara batu-batu itu ada yang terbelah. Dengan titisan air tu tap mula lesut, makin lama makin terbelah. Itu batu punya keras, itu pun boleh lembut juga dengan air. Tapi hati Yahudi lebih keras daripada itu. Hati orang Nasrani lebih keras daripada itu. Dan dari situ keluar air, dan setengahnya pula jatuh kerana takutkan Allah. Batu-batu tu pun jatuh kerana takutkan Allah. Tiada sekali-kali Allah akan lalai. Allah tak pernah lalai. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, kata Allah.
wa mallah, dan Allah itu tak pernah, wa mallah, ma itu tidak, wa mallah, dan Allah itu tidak akan ghafilin. Apa tu ghafilin? Lalai. Wa mallahu bi ghafilin, Allah tak pernah lalai. Amma, apa saja yang kamu lakukan di dalam dunia ni, Allah tahu aja. Ya, apa kita buat, kita beribadat, kita menentang Allah, kita cuai, kita sibuk dengan benda lain, Allah tahu aja, tak boleh lari. Pasal apa? Pasal dua kiri kanan kita ni sentiasa berada di samping kita. Ya, wa inna alaikum lahafizin, kata Allah. Sentiasa di sisi kamu dua orang malaikat. Siapa? Kiraman katibin. Kejap ni ada tak dua orang malaikat kiri kanan kita? Ada ke tak ada? Dua orang malaikat kiri kanan kita ni tahu. Mencatat apa yang kamu buat. Semua. Semua kita ni dicatat. Saya tengah ngajar dicatatnya. Perkataan saya dicatatnya. Suara saya dicatatnya. Dengar ke tuan-tuan tak dengar dicatatnya. Tuan-tuan dengar saya dicatatnya. Tuan-tuan ngantuk dicatatnya. Bersembang dicatatnya. Apa saja kita buat semua dicatatnya. Ini special brand yang paling detail. Ya, Kiraman Katibin itu special brand lah. Yang cukup detail. Berapa kali menguap dicatatnya. Berapa kali berkedip mata dicatatnya. Berapa kali ngosok rambut dicatatnya. Berapa kali dia tengok dalam kitab tu, macam mak tu tengok kitab tu dengan Quran tu dicatatnya. Ya. Apa saja yang kita buat semua dicatat oleh dua orang malaikat. Ya. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa saja yang kamu lakukan. Itu sebab Allah tahu, ya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tak pernah alpa, tak pernah lalai, tak pernah lupa dengan apa saja yang kamu buat di atas muka bumi ini. Itu maksudnya. Kemudian wahai kaum Yahudi, keras pula hati-hati kamu selepas itu. Yang kerasnya seperti batu, malahan lebih keras dari itu, lebih keras dari batu hati kamu tu. Sedangkan setengah daripada batu-batu itu daripadanya terpancar sungai. Ada sungai dari batu. Tengok sungai tu. Ada tak batu duduk di hulu sungai? Ada. Ada yang terbelah batu tu, ada yang terbelah. Dari situ keluar air, dan setengahnya pula jatuh kerana takutkan Allah. Ada yang batu tu jatuh tergolek ke bawah sebab dia jatuhkan, dia takutkan Allah Ta'ala. Tapi hati Yahudi tiada. Tiada sekali-kali hati orang Yahudi dan hati orang Nasrani. Tiada sekali-kali Allah akan lalai daripada mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lantaklah kamu buat apa pun, Allah tahu. Kamu berjuang di jalan Allah, Allah tahu. Kamu menentang hukum Allah, Allah tahu. Kamu menghina-hina hukum Allah, Allah tahu. Mana nak tahu? Di akhirat besok akan ditunjuk, ditayangkan semula. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Lagi? Waman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa membuat kebajikan walaupun sebesar zarah, kecil pun kebajikan dia buatnya, akan ditunjukkan balik di akhirat. Akan ditayangkan semula di akhirat. Ada video besar-besaran. Tiap-tiap orang akan ditayang biodatanya. Seorang. Semua orang tengok. Semua manusia dalam dunia ini tengok biodata kita. Malaikat akan isytiharkan. Sekarang dipersembahkan biodata Ustaz Ibrahim. Ditunjuk daripada umur akil balik sampai dia mati. Apa dia buat? Punyalah malu kita di hadapan Allah kalau tak taubat. Ditunjukkan segala maksiat yang kita lakukan. Dia tengah berjoget nampak, dia tengah nari nampak, dia tengah berzina nampak, dia tengah minum arak nampak, dia tengah ngambil nombor ekor nampak. Punyalah malunya di hadapan Allah Ta'ala. Gugur daging muka tu tahu. Daging muka tu gugur, tinggal tulang aja muka tu. Kerana terlalu malu dengan Allah Ta'ala. Kecuali orang-orang yang bertaubat.
Sebab itu Allah bagi peluang kita, suruh kita ni taubat. Orang yang taubat tidak akan ditayangkan maksiatnya. Hatta ibu minaz zambi kamal la zambalah. Orang yang taubat dari dosanya seperti orang yang tidak berdosa. Quran pun suruh kita taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Taubat nasuha namanya. Kalau betul-betul taubat, asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum. Nescaya ataupun mudah-mudahan Allah akan memaafkan kamu dari segala kesalahan kamu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nanti akan dimasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kalau kita taubat. Yang dosa-dosa kita buat dulu dapat jadi pahala. Tukar jadi pahala. Dulu berdosa tu, ambil 2 ekor berdosa, minum arak berdosa, riba berdosa, beli motor riba berdosa, beli rumah riba berdosa. Kalau kita betul-betul taubat dan Allah terima taubat, yang dosa tu jadi apa? Jadi pahala. Dan dapat pula masuk syurga dengannya. Itu kita ni kena taubat. Allah bagi peluang. Selagi matahari tak naik ke barat, tak naik ke sebelah barat sana naiknya. Ini dia selalu naik ke mana? Naik timur. Dan dia tidak naik dari sebelah barat. Dari timur sana ya, dia naik sana. Selagi itulah Allah terima taubat. Atau untuk individu, selagi nyawa belum sampai ke kerongkongan. Sebelum nyawa sampai ke kerongkong, ada harapan nak taubat. Sekarang ni boleh tak taubat lagi? Boleh. Jadi taubatlah kita. Jangan tunggu pencin baru nak taubat. Kalau sempat tak ngapalah. Kalau tak sempat, tengah nari mati macam. Macam tengah nari mati macam. Tengah berjoget dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli barangan, tu mati macam. Sebab itu kita kena peka, kena sensitif dengan apa yang kita lakukan. Takut tengah-tengah buat maksiat mati. Tengah membahas, membincang, tengah mempertikaikan hukum hakam Allah, mati lepas itu macam mana sesuai dilaksanakan hukum Allah dalam negara Malaysia yang terdiri daripada berbilang-bilang bangsa, mati lepas itu macam mati dalam mempertikaikan hukum Allah. Sebab itu jangan berani-berani. Lebih-lebih dah tua apa kita ni. Jangan beria benda nak joget macam kita ni. Jangan beria nak berkaraoke lagi. Sudah umur 73 ni. Apa patut buat? Patutnya bertaubat ajalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Kalau kita taubat, tidak ditunjukkan maksiat kita tu. Jadi pahala. Dapat syurga lepas itu. Kalau tidak, akan ditunjukkan. Dari situ keluar air dan setengahnya pula kerana takutkan Allah. Tiada sekali-kali Allah akan lalai daripada mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini membayangkan kiasan Tuhan. Tuhan kiaskan pada kita terhadap orang Yahudi, terhadap kepada orang Yahudi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang Yahudi zaman Nabi Musa, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka tak mahu menerima Muhammad sebagai pemimpin, tak mahu menerima Muhammad sebagai rasul. Kerana apa? Semata-mata kerana mereka bukan dari kaum Bani Israel. Kerana Muhammad daripada kaum apa? Kaum apa? Kaum Arab. Jadi mereka tak nak orang Arab jadi rasul yang terakhir. Mereka mengharap rasul yang terakhir itu ialah dari Bani Israel, kaum Israel. Bani Israel. Tiba-tiba Allah lantik Nabi Muhammad, orang Arab pula, jadi rasul yang terakhir. Itu yang dia marah benar tu. Mereka menolak Muhammad tu bukan yang kerana tak betul ajaran Muhammad tu, semata-mata kerana Muhammad dari bangsa Arab. Kerana asabiah. Itu sebab Nabi bersabda, laisa minni man da'a ila asabiyah. Tidak dari kalangan aku, bukan kamu tu masuk dalam golongan aku.
barang siapa berjuang di atas dasar kebangsaan. Di atas dasar Melayu je, bukan golongan Nabi. Tapi kita nak berjuang mesti di atas dasar Islam. Baru ada sokongan dari Allah Ta'ala, baru ada bantuan dari Allah Ta'ala. Jadi bangsa-bangsa yang maju tu kerana apa? Kerana mereka memperjuangkan di atas dasar Islam. Turki maju, kenapa? Kerana mereka berjuang di atas dasar Islam. Kenapa Turki mundur sekarang ni? Kerana mereka sudah menolak Islam. Arab dulu punyalah hebat, 3/4 dunia ni dikuasai oleh mereka. Mengapa? Kerana mereka berjuang di atas dasar Islam. Bila mereka mengenepikan Islam, berjuang di atas dasar bangsa Arab, sekarang ni apa ada Arab? Tinggal nama aja lagi. Dah tak ada apa-apa. Melayu pun begitu juga. Kalau nak berjuang, jangan di atas dasar Melayu. Berjuang di atas dasar Islam. Kerana kita mulia kerana Islam, bukan kerana Melayu. Automatik aja Allah akan bagi kita kemuliaan, Allah akan bagi kita pengaruh dan sebagainya. Inilah kita kena fahamnya ni, tahu. Jadi ini ditujukan kepada kaum Yahudi di zaman Nabi Muhammad. Sengaja mereka tidak menerima Nabi Muhammad kerana semata-mata baginda itu daripada kaum Arab. Dan terhadap orang-orang yang berpekerti seperti mereka, macam orang Yahudi itu sajalah tujuan ini, dituju kepada mereka. Tuhan mensifatkan kedegilan atau kerosakan pribadi orang-orang yang degil, disebabkan keengganan mengakui perkara yang hak, tidak mengakui perkara yang hak dan benar. Digambarkan hatinya keras seperti batu. Allah gambarkan hati-hati mereka itu keras seperti batu. Malahan lebih keras daripada batu. Batu boleh juga lembut, batu boleh juga lesut, tapi hati mereka takkan lembut-lembut, takkan lesut-lesut. Malah lebih keras lagi dari itu. Di sini Tuhan telah memilih jenis batu, tidak jenis besi. Besi tak ada Tuhan sebutkan pun. Tuhan sebut batu, kerana yang boleh lesut batu ke besi? Batu. Besi tak maunya lesut, Tidak jenis besi. Untuk menjadi misalan. Allah kiaskan kepada batu, bukannya besi. Padahal besi pada pandangan kita suatu logam yang mengatasi kerasnya batu. Besi itu keras, tapi Allah tak ada ambil besi sebagai bandingan. Ambil batu, kerana sekeras-keras batu boleh juga dia lesut dengan titikan air dari atas. Besi tak maunya. Tapi besi boleh berkarat, boleh patah. Besi boleh berkarat, boleh patah. Tapi batu tak mau berkarat, tapi boleh lesut. Sebenarnya pilihan Tuhan itu sememangnya tepat. Pilihan Tuhan itu memang tepat, tak pernah meleset. Apa yang Tuhan umpama itu mesti tepat. Umpama dalam Quran dikatakan seperti unta memikul kitab. Seperti unta memikul kitab-kitab. Ada guna ke bagi unta tu? Dia kerti kan baca kitab? Tak kerti, macam itulah. Masalul ladzina hummilut Taurat, bandingan mereka itu seperti dengan Taurat itu seperti unta memikul kitab-kitab. Dia memang tak kerti nak bacanya. Begitu juga Allah bandingkan dengan lalat, Allah bandingkan dengan nyamuk, Allah bandingkan dengan laba-laba, Allah bandingkan dengan semut. Banyak kan? Allah banding-bandingan tu. Tepat je bandingan-bandingan dari Allah Ta'ala. Sebenarnya pilihan Tuhan itu sememangnya tepat. Sekeras-keras besi masih akan dapat dilembutkan, dilebur. Besi tu keras macam mana pun, kalau buah panas, macam cair tak besi tu? Cair. Dileburkan. Dilembutkan, masih lagi dapat dilembutkan, dilebur atau dicairkan dengan kuasa api. Sedangkan batu, kalau kita bakar batu tu, makin bakar makin keras, makin bakar makin hitam, tak ada maunya lembut, itu batu. Sejak dulu adalah merupakan lambang kekokohan dan keteguhan. Batu tu lambang keteguhan dan lambang kekokohan. Kukuh batu tu, teguh aja. Tak boleh dia
lembut-lembut. Tapi boleh lesut juga dengan ayub. Ya, adalah merupakan lambang kekukuhan dan keteguhan. Di samping kita pun mengetahui zaman batu. Dulu ada kita bicara tentang zaman batu. Sebelum ada zaman kita ni ada zaman batu. Orang duduk di dalam gua, semuanya daripada batu. Ya. Senjata daripada batu, alat-alat daripada batu, itu namanya zaman batu. Ya. Beribu-ribu tahun telah mendahului zaman besi. Mana dulu? Zaman batu ke zaman besi? Zaman batu dulu, batu baru. Sekarang ni zaman besi. Itu pun peninggalan atau bekas-bekas zaman bahari. Zaman bahari itu apa? Zaman Yahudi lah ya. Bekas-bekas zaman Yahudi bahari. Seperti puing-puing atau robohan kota. Nampak dia punya ruin-ruin tu ni, queen katanya. The ruins ada. Allah, bahan-bahan sejarah yang dah roboh tu. Itu namanya queen ya. Yang dah tinggal apa? Tinggal pangka aja tu. Ya. Atau robohan kota. Atau istana dari kerajaan Greek. Greek tu bukan Greek di Perak tu. Greek tu apa? Orang penduduk Greece. Negaranya namanya Greece, orangnya namanya Greek. G-R-E-E-K. Ya. Jangan silap mana ada pula Greek belum masuk sini ya. Lenggung tak masuk ke? Greek aja. Ini di zaman Greek tu dulu ya. Seperti puing-puing yang dan robohan-robohan kota atau istana dari kerajaan Greek tua, Rom dan Parsi juga. Ya. Piramid. Piramid apa? Apa nama, tak nampak saya apa? Taklah, tak nampak, ada kecil benar tulisannya. Piramid ni dalam negeri Mesir lah ya. Tembok besar negeri China. Ini kita nampak sekarang, sampai sekarang ni ada lagi tembok besar negeri China. Siapa pergi ke China nampaklah boleh naik tembok besar negeri China. Ya. Saya alhamdulillah ada merasa lah pergi tembok besar negeri China tu. Ada merasa naik sampai ke atas. Ya. Candi-candi, apa candi-candi? Kuil-kuil. Tempat-tempat ibadah. Di Kepulauan Melayu, di Jawa tu banyak candi-candinya. Dan lain-lain lagi adalah merupakan batu-batu Belaka yang masih kukuh. Ya, patung-patung tu masih kukuh lagi sekarang ni. Kalau kita pergi ke Beruas tu pun banyak lagi, masih ada lagi. Ya, kuil-kuil, patung-patungnya daripada batu, kukuh lagi. Sedangkan besinya telah hancur, besinya dah habis, dah hancur, dah berkarat. Batu masih lagi kekal. Menjadi bubuk dimakan zaman. Itu besi hancur. Besi karat hancur oleh dia. Tapi batu tetap kukuh sampai sekarang ni. Demikianlah buktinya kerasnya batu. Itulah bukti kerasnya batu. Namun begitu hati mereka lebih keras dari batu. Kata Tuhan, sedangkan batu yang demikian kerasnya dapat ditembusi air yang memancar menganak sungai, hingga dia boleh jadi anak sungai lagi daripada batu tu. Ya. Markah bermata air, batu tu boleh merakah. Bermata air, ada mata air pula pada batu tu. Dan gugur dari gunung Kalurah oleh takutnya kepada Allah. Gunung pun boleh runtuh, gunung pun boleh jatuh kerana takutkan Allah. Walau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an min khasyatillah. Ada mana ayat tu tak? Ya. Kalau kita letakkan Quran tu di atas gunung-gunung, nescaya dia akan hancur. Kenapa? Kerana takutkan Allah Taala. Batu pun takutkan Allah Taala. Tapi hati orang Yahudi takkan takut, tak ada takutkan Allah, tak ada hancur pun. Tak akan binasa. Kerana mereka tu hatinya keras daripada batu lagi. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jika sekiranya kamu letakkan Quran tu di atas gunung-gunung, di atas bukit-bukit, nescaya akan hancur bukit itu, akan gunung-gunung tu akan hancur kerana mereka takutkan Allah. Kerana takutkan Allah, habis hancur. Itu batu, sekeras-kerasnya pun boleh hancur. Tapi hati orang Yahudi, hati orang Nasara tu tidak akan
Lebih keras daripada batu lagi. Sedangkan batu yang demikian kerasnya dapat ditembusi air yang memancar menganak sungai, merkah bermata air, ada mata air pula tu, dan gugur dari gunung Kelura, dan kerana takutnya kepada Allah Ta'ala. Kiasan dan misalan yang digambarkan Tuhan dengan sangat indahnya ini, kiasan ini hanya Allah saja yang mampu membuatnya, kita tak mampu. Sangat indah bahasanya. Hendaknya jangan dianggap sepi. Kita ni jangan anggap sepi, jangan buat tak tahu ada aja. Ambil pelajaran darinya. Jangan dianggap sepi saja oleh orang-orang yang gemar memperhatikan kiasan. Ahli-ahli bahasa ambil perhatian. Bukan memperhatikan hanya setakat makrifat saja, bukan saja kenal aja, tetapi juga hendaknya sampai kepada hakikatnya. Bukan saja kenal itu batu, tapi hakikatnya. Batu tu boleh apa? Boleh hancur. Batu tu boleh belah. Batu tu boleh jadi sungai. Jadi itu hakikatnya. Kerana batu tu sekakal mana pun kalau takutkan Allah, dia akan hancur, akan pecah. Tapi hati orang Yahudi dan Nasrani itu akan tetap kekal, akan tetap benci, akan tetap tak menerima Islam. Sesungguhnya aliran sungai yang mengarus, mata air yang memancar, runtuhan batu dan gegaran atau letusan gunung, tiupan angin yang sepoi-sepoi bahasa yang menyebabkan nyiur melambai-lambai, padi yang runduk terangguk-angguk, margas tua berkeliaran riang sepanjang siang, diteruskan oleh serangga, diteruskan oleh serangga dan cengkerik dengan suaranya pada waktu malam. Semua ini pada lahirnya tidak merupakan apa-apa jika dipandang dengan mata kasar. Kalau kita tengok dengan mata kasar, tak ada terasa apa-apa. Apa yang tak terasa apa-apa? Yang ni, iaitu letusan gunung, tiupan angin yang sepoi-sepoi bahasa. Kemudian apa lagi? Yang menyebabkan nyiur tu, pokok nyiur tu melambai-lambai, padi tu runduk, terangguk-angguk. Lagi margas tua pula berkeliaran, mengeluarkan bunyi-bunyi. Ini kalau orang saja-saja tak terasa apa-apa. Hanya orang yang prihatin saja akan terasa keindahan. Keindahan suasana itu. Baru dia terasa, baru dia ambil iktibar, baru dia ambil pelajaran dari kejadian-kejadian itu. Semuanya ini pada lahirnya tidak merupakan apa-apa jika dipandang dengan mata kasar. Kalau tengok begitu je tak ada rasa apa-apa. Tapi kalau pandang dengan jiwa yang seni, dengan fikiran yang halus, dia akan menjadi iktibar pada diri kita. Tetapi dilihat dengan mata hati, pada hakikatnya adalah merupakan khidmat. Semua ini merupakan khidmat. Mereka berkhidmat kepada Allah. Pengabdian atau perhambaan dari makhluk kepada khaliqnya. Khaliq ni bukan minuman ya. Khaliq ni apa? Pencipta. Itu khaliq. Allah tu khaliq. Kita ni makhluk. Kita ni dijadikan oleh Allah. Allah tu pencipta, dipanggil khaliq. Kha alif lam qaf. Khaliq. Kita ni makhluk dicipta. Dari situlah kita dapat keindahan angin yang bertiup sepoi-sepoi bahasa, keindahan alam, matahari yang mengeluarkan cahayanya yang menguning, yang apa lagi, pokok-pokok kelapa yang melambai-lambai. Itu semua tanda perhambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan. Begitu juga binatang-binatang, ayam yang berkokok itu menjadi hamba Allah tu, cukup masa dia berkokok. Yang degil apa? Yang degil manusia aja. Pukul 4.30 dia berkokok tu. Kokok. Tak dengar kan? Patutnya kita dah apa? Sudah bangkit lah masa itu. Apa buat Mat? Bangkit sudah buat bangkit. Kencing. Itu aja. Apa buat? Semayang lah. Semayang tahajud. Semayang hajat. Semayang tasbih. Macam-macam boleh kita gunakan waktu itu. Ayam tu tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Yang degil kita.
manusia ni, yang banyak akal kita ni. Tapi bagi orang yang melihat dengan mata hatilah, pada hakikatnya adalah merupakan khidmat. Kita ni berkhidmat ya. Pengabdian, kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Kemudian atau perhambaan dari makhluk kepada Khaliqnya, dari hamba kepada Tuhannya. Hakikat ini hanya dapat dirasakan oleh masing-masing makhluk itu sendiri. Kalau jiwanya halus, dia akan terasa. Kalau macam kita ni kasar aja tak terasa apa-apa. Siang-siang lah, malam-malam dah. Padahal orang yang terasa, dia akan terasa kesempurnaan kuasa Allah Ta'ala. Dijadikannya siang selepas malam, dijadikannya malam selepas siang, dijadikannya hidup setelah mati, dijadikannya mati setelah hidup, dan sebagainya. Itu yang kita wirid di setiap malam tu ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Itu apa tu? Ungkapan-ungkapan menandakan kekuasaan Allah Ta'ala. Katakanlah bahawa Allah, kamulah Allah memberi kuasa kepada siapa saja yang kamu kehendaki. Siapa yang kamu hendak berkuasa, dibaginya kuasa. Ya. Siapa yang Allah tentukan berkuasa, berkuasalah. Tengok Soeharto, asalnya lieutenant aja. Bukan besar pangkat Soeharto tu, lieutenant aja. Tapi dia datangkannya satu peristiwa, iaitu pemberontakan kaum komunis yang diketuai oleh Aidit. Maka dibunuhnya banyak jeneral-jeneral di Indonesia tu. Jadi Soeharto bangkit dengan tentera-tenteranya. Dia lieutenant je masa tu. Boleh mengalahkan Aidit dan menangkap Subandrio dan sebagainya. Ingat ke dia main peristiwa ni? Orang yang muda-muda yang tak ingat, yang tua-tua tak ingat. Yang saya ni. Lah cerita lama lah ni. Asalnya lieutenant boleh ke jadi presiden? Kalau dari segi akal kita, boleh ke lieutenant jadi presiden? Tak ada. Tapi oleh kerana dia yang mengepalai angkatan yang menentang komunis, boleh mengalahkan, menyelamatkan Soekarno pada ketika itu. Ya. Dan menangkap Subandrio. Subandrio ni rupanya dia bersekutu dengan Aidit ni tadi. Tapi dia tidaklah kena tangkap. Dia terpaksa melepaskan jawatan. Lepas tu mereka bermesyuarat. Terus aja. Mula-mula siapa ni tadi? Mula-mula Soeharto tawarkan kepada Haris Nasution. Ada kenal, ada nama tak? Tak. Ditawarkannya kepada Haris Nasution menjadi ketua. Haris Nasution menolak, tak nak. Maka tak ada pilihan lain, dialah jadi presiden. Siapa dia tu? Soeharto lah jadi presiden. Terus naik pangkat daripada lieutenant jadi general Soeharto. On the spot, kejap-kejap itu dapat jadi general. Sudah berkuasa berapa tahun? 32 tahun berkuasa tahu. Tak ada siapa yang boleh menjatuhkan dia. Akhir sekali dia menang pilihan raya 98% undinya. Undi pilihan raya tu 98%. Kalau kita tengok logik akal takkan tumbang-tumbang ya. Tapi kata Allah, ya kamulah menumbangkan sesiapa yang boleh, kamu yang kamu kehendaki. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Dan kamu mencabut kuasa daripada siapa yang kamu kehendaki. Terpaksalah Soeharto tu meletakkan jawatannya kerana dia bawa sebabkan demonstrasi yang begitu menentang dia. Sedangkan sebelum itu dia menang 98% kerusi tau. Tapi bila Allah kata jatuhlah. Begitu juga Ferdinand Marcos. Ada pun nama Ferdinand Marcos. Macam itu juga. Karena itu semua kuasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tu'izzu man tasya', dan kamu jugalah yang memuliakan siapa yang kamu kehendaki. Wa tuzillu man tasya', dan kamu juga boleh menghina sesiapa yang kamu kehendaki. Biarikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dengan kuasa kamu yang amat baik, dan kamu itu adalah
Dan di atas tiap sesuatu apa? Berkuasa. Itu dia. Tiap malam kita baca ni. Menandakan kuasa tu hanya Allah menentukannya. Bukannya manusia, bukannya orang. Kalau Allah kata out, out itu. Kalau Allah kata down, down you go. Ya. Semuanya dari Allah Ta'ala. Begitu juga pembesar-pembesar negara sebelum ini kan. Berapa ramai yang dah jatuh. Hitler bila jatuhnya. Napoleon Bonaparte macam jatuh juga sudahnya. Kalau Allah kehendaki jatuh, jatuhlah. Dan sebagainya. Itu ketentuan dari Allah Ta'ala. Inilah menandakan kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau orang yang boleh berfikir dengan mata hati, dia nampak dengan mata hati, bukan hanya nampak dengan mata kepala. Dirasakan oleh masing-masing makhluk itu sendiri kerana takutnya dan khusyuknya terhadap Tuhan. Sedang makhluk-makhluk yang lain pula masing-masing tiada tahu akan hal yang lain. Kebenaran ini telah terbukti dengan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ard wa man fihinna wa in man syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, langit ada 7 lapis dan bumi beserta orang yang di dalamnya, di bumi dan di langit di langit tak ada orang, di bumi lah, di langit ada orang, di bumi ada orang, di langit tak ada orang. Dan isi bumi ini semuanya bertasbih, duduk, tunduk kepadanya, kepada Allah. Tiadalah suatu makhluk melainkan semuanya tasbih atau tunduk seraya memujinya, tetapi kamu tiada mengerti akan tasbihnya. Sesungguhnya adalah Tuhan itu penyantun lagi pengampun. Semua makhluk-makhluk tu tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Matahari tunduk dan patuh, bulan tunduk dan patuh, pokok-pokok tunduk dan patuh kepada Allah. Yang gemuk degil siapa? 2 makhluk apa? Yang pertama manusia, yang kedua jin. Itu gemuk degil. Yang lain tu semua tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Dengan adanya ayat ini tahulah kita bahawa semua makhluk bertasbih dan memuji Allah. Tetapi caranya manusia tidak dapat memahamkannya. Macam mana matahari bertasbih kita tak tahu. Macam mana bulan bertasbih kita tak tahu. Macam mana pokok bertasbih kita tak tahu kerana kita tidak diberi petunjuk macam mana mereka itu bertasbih. Tapi hakikatnya semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Batu-batu bertasbih, sungai bertasbih, ikan-ikan di laut bertasbih, segala-galanya bertasbih kepada Allah Taala. Tapi tidak diterangkan kepada kita macam mana mereka itu bertasbih. Kalau dengar, kalau kita dengar kredit tu bertasbih, ular tu bertasbih, nyamuk tu bertasbih, tak lalu tidur kita dia buatnya. Itu yang kita tak tahu tu. Cuba kalau dengar ular tu, subhanallah, subhanallah, macam. Tapi malangnya kita tak dengar. Dengan adanya ayat ini, tahulah kita bahawa semua makhluk bertasbih dan memuji Allah, tetapi caranya manusia tidak dapat memahamkannya. Kembali kita apabila memperkatakan hati keras tadi, yang seperti batu tadi, iaitu hati yang sudah tidak dapat dilembutkan. Ini hati manusia. Lantaklah cakap apa pun, dia tak peduli. Esok subuh gajah juga. Tahu subuh gajah? Lantaklah ustaz datang dari mana pun ngajar. Dia nehin je, langsung tak kira. Tak mau buat perubahan. Padahal kita dah setiap kali menghadiri majlis ma'al hijrah, suruh berubah, tidak juga tidak berubah. Nehin aja. Aku ndak yang lama juga katanya.
Tak mau berubah ke arah kebaikan walaupun dia tahu apa yang baik, apa yang tak baik. Doa hebat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku yang hak itu sebagai yang hak dan cara-cara untuk mengikutinya. Tapi tak terima dia Tuhan. Dia tahu benda tu hak tapi nehen juga lagi. Tak mau ngikut. Dia tahu benda tu batil tapi masih lagi ikut yang batil tu juga. Itu orang tanda keras hati dia tu. Lebih keras daripada batu lagi. Lebih keras daripada besi. Besi dah hancur. Tapi batu banyak yang dah lesut tapi dia lebih keras daripada batu lagi. Tak mau berubah. Pasal apa? Pasal hatinya keras, tak mau menerima kebenaran. Bukan tuan-tuan ni yang menyolah mata dengan saya, tuan-tuan tak ya. Orang lain. Kita ngaji tafsir ni lah dia bunyi mana buatnya ya. Ayatnya ayat itu. Kembali kita kepada memperkatakan hati keras yang seperti batu tadi, iaitu hati yang sudah tidak dapat dilembutkan, dilentur atau dibentuk atau diperbaiki dengan petunjuk-petunjuk dan kebenaran. Lantaklah kamu sebut kebenaran, dia tak peduli. Dia akan mengikut juga kebatilan yang dah biasa dia tu. Itu sebab kita tengok di naik kelab tu orang tua ke orang muda. Amat naik kelab tu orang tua ke orang muda? Orang tua. Yang jantannya lah orang tua, yang betinanya muda. Kalau yang betinanya tua, siapa siung? Yang jantannya yang tua-tua, yang menari tak percaya, mau kita pergi kejap dia. Mau kita pergi jalan yang kalsum tu. Tengok. Orang tua-tua umur 60 dah pencin tau. Umur 70. Dia menari dengan perempuan-perempuan muda dalam itu. Berdisko lah dia tak sedar dah. Malaikat maut dah nunggu aja. Itu tak mau berubah. Itu hati manusia tu. Lebih keras daripada batu lagi. Ya. Okey. Jalan yang kalsum ni. Kalau niat nak menolong dia. Boleh? Boleh? Okey, sekarang kita buat satu ungkapan. Niat tidak menghalalkan cara. Ya, tak usah nari sama. Pergi ke naik kelab tu, khabar pada manager tu, saya hendak menyanyi sebuah lagu, boleh tak? Khabar pada manager tu. Ingatnya apa? Kita pun, tapi saya tidak memerlukan muzik. Saya nak nyanyi sendiri aja katanya. Boleh ke tak boleh? Dia tak tahu apa bendanya. Rancangan kita apa? Kita pun ambil mikrofon tu dengan kebenaran dia ya. Habis tu nyanyi. Mati itu terlalu sakit, di dalam kubur sangatlah sempit. Ada? Ular dan kala datang menggigit, papan dan bumi pula menghimpit. Agak-agaknya macam kesannya macam mana? Tak boleh mau kita pergi kita ni. Ya. Macam mana? Orang tak lari awak kena Dia memanglah. Itu contoh aja ya. Bukan suruh kita nari sama dengan dia mah, kita berdakwah mereka. Rasulullah apa itu dia buatnya, tapi dia berani, kita iyalah tak berani. Rasulullah dia pergi ke pasar Mukas, ya, pergi pasar apa lagi? Pasar Mancinah nama pasar dia pergi. Mendakwah manusia supaya menyembah Allah. Ani'budullah wajtanibut taghut. Itu dia suruhan daripada Rasulullah. Hasan al-Banna macam itulah. Itulah dibunuh oleh tentera Jamal Abdul Nasir. Tak tahu siapa membunuhnya, rupanya tentera Jamal Abdul Nasir. Itulah. Ya. Bukannya kita ikut cara dia, memanglah ya, cara tidak menghalalkan matlamat. Niat tidak menghalalkan cara, walaupun matlamat tu niat tu. Matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat baik, tapi kita mencuri boleh ke? Boleh ke? Macam Robin Hood, rob the rich to help the poor, boleh? Tak boleh. Tapi kalau kita ikut cara kita, macam tadi lah ya, kita ikut cara kita, boleh lah.
Ya. Baik. Mana dia dah hilang. Iaitu hati yang sudah tidak dapat dilembutkan, dilentur dan dibentuk. Dibentuk atau diperbaiki dengan petunjuk. Petunjuk-petunjuk dan kebenaran. Ya, alamat akan merosakkan dan membinasakan seluruh tubuh manusia itu sendiri. Jadinya hati manusia itu adalah yang menguasai seluruh tubuhnya. Hati itu menguasai tubuh, ya. Hati baik, mata baik. Hati baik, tangan jadi baik. Hati baik, kaki jadi baik. Hati baik, lidah jadi baik. Kalau hati jahat, semuanya akan jahat. Dia bergantung kepada hati. Ya. Bukanlah benar jika hati sudah tertawan, seluruh tubuh bulat, bulat-bulat akan diserahkan. Tak ada tu, ya. Bukanlah benar, tak ada benar tu. Jika hati sudah tertawan, seluruh tubuh bulat-bulat akan diserahkan. Sebaliknya juga bila hati masih beraja, pantang disinggung hendak menerpa sahaja. Ini apa nama ungkapan atau ungkapan kata dari penulis ni lah, namanya B. Arifin, ya. Bukan B. Arifin, siapa nama? Ahmad Sun Haji Muhammad. Pengarang ni, ya. Kalau hati sudah tertawan, apa namanya? Dia nak menerpa saja, pantang disinggung, hendak menerpa saja. Junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda mengenai hati itu seperti berikut. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Itu masyhur hadis ni. Hafal ni tuan-tuan. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah kamu, ingat komen ni, dalam diri kita ni ada segumpal daging. Yang kalau baik daging itu, baiklah seluruh badan kita. Dan kalau jahat daging itu, jahatlah seluruh badan kita. Maka ingatlah di dalam tubuh ada seketul daging, ataupun segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka tubuh manusia menjadi baik. Dan apabila daging itu binasa, maka tubuh manusia pun akan menjadi binasa. Ketahuilah daging itu ialah hati. Jadi kalau hati baik, mata baik. Hati baik, lidah baik. Hati baik, tangan baik. Hati baik, apa lagi? Kaki baik dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan penerangan ini akan bertambah tenang hati dan sanubari kita. Mengapa Yahudi itu tak mau berbaik-baik dengan orang Islam? Kerana hati Yahudi itu memang jahat, memang busuk, memang keras. Sebab itu mereka tak boleh buat perjanjian apa pun. Sudah ada tak perjanjian dengan orang Islam? Camp David ada tak? Sudah ada, tapi tak dipatuhi oleh mereka. Sampai bila-bila? Sampai bila? Sampai hari kiamat besok. Orang Yahudi itu mesti dia menindas orang Islam. Kerana soal hati lah tu. Mudah-mudahan dengan penerangan ini akan bertambah terang hati kita. Apa arti terang hati? Senang menerima kebenaran. Itu hati yang tenang, ya. Dan sanubari kita bertambah lapang untuk menerima pelajaran yang baik dan bertambah lembut untuk menerima petunjuk. Amin. Apa tu amin? Apa tu amin? Perkenankanlah doa kami, ya Allah. Okey, sekian. Akan datang kita akan baca afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Itu akan datang kita baca insya-Allah taala. Ya? 76 ya. Ayat yang ke-75, 76 kan? Ayat yang ke-75. Malam ni satu ayat saja kita baca. Panjang benar penerangannya. Udahlah penerangan di sini panjang. Ya, penerangan di sini pun panjang. Tahu di sini? Jadi udahlah dua-dua panjang. Jadi minta maaf je lah. Sampai berapa lama tu? 59 minit 23 saat. Udah dekat apa? Dekat 1 jam lah. Ya. Okey, sekian dulu tuan-tuan. Ada masalah? Silakan. Tak ada? Walaupun jam belum lagi. Ya, silakan. Ya? Yahudi?
Bani Israel ada yang Islam. Yahudi tu agama. Tak ada yang Islam. Maksudnya sekarang ni yang orang Yahudi, bangsa Yahudi ni dewasa. Tak, Yahudi jangan sebut bangsa. Dia bukan bangsa. Dia agama. Agama tak ada agama Yahudi lah, bukan Islam. Yahudi lah, maksudnya yang pro Yahudi dari dulu, yang menganut Yahudi dari dulu. Ada tak dewasa? Tak ada. Yang ada Bani Israel, ada. Macam India juga. India ada yang Islam, ada yang Hindu. Hindu tu agama dia. Tapi yang India tu ada yang Islam, ada yang Kristian, ada yang apa ya. Maknanya sekarang ni yang menganut Yahudi ni memang Yahudi memang kalau dia betul-betul totok Yahudi tak akan dia masuk Islam. Bani Israel mungkin ada boleh ya. Boleh masuk Islam. Yahudi itu bangsa. Yahudi agama. Bangsanya Bani Israel. Palestin tu Bani Israel tu. Dia tu bijak-bijak. Yahudi tu pun bijak, Palestin pun bijak. Ya. Kerana Allah jadikan mereka itu memang bijak-bijak orangnya. Lagi? Habis? Okey, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan.